Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizai Hazri Akmal bin Muhammad Ismail dari kelas B MP1. Dan saya Puteri Nur Iman binti Abi Wahab daripada kelas B MP1. Dan saya Kisina Syahada binti Azmi dari kelas B MP1. Jadi kami pada hari ini akan membentangkan tentang tugasan kedua kami di ISC 1082 tentang isu semasa dan cabaran masa depan. Saksikannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia sekali lagi berdepan ujian besar dalam mempertahankan kedaulatan negara apabila sebuah pulau kecil yang dikenali sebagai Pulau Batu Putih menjadi pertikaian antara Malaysia dan Singapura. Walaupun saiznya kecil, pulau ini membawa implikasi besar terhadap maruah, keselamatan dan sempadan negara. Malam ini, Berita 33 akan membawa anda menyelusuri detik-detik tegang, suara rakyat yang terkesan serta tindakan kerajaan Malaysia dalam mempertahankan hak kedaulatan negara. Baiklah, kita teruskan dengan peninjauan yang lebih lanjut oleh wartawan kami di Perairan Selatan Johor. Silakan. Terima kasih. Saya kini berada di Perairan Selatan Johor. Kira-kira beberapa batu nautika dari Pulau Batu Putih. Sebuah pulau berbatu yang kelihatan kecil dari kejauhan, namun menyimpan sejarah pertikaian yang panjang dan penuh ketegangan antara dua buah negara. Seterusnya, Pulau Batu Putih atau dikenali sebagai Pedra Branca terletak di laluan perkapalan antarabangsa yang sangat sibuk. Kedudukannya yang strategik telah menjadikan pulau ini amat penting dari sudut keselamatan dan kedaulatan maritim. Bukan itu saja, ia menjadikan satu rebutan ramai dalam isu konflik pertindihan ini. Sejarah Pulau Batu Putih bermula sejak abad ke-19 apabila Kesultanan Johor mempunyai pengaruh dan kedaulatan ke atas kawasan perairan ini. Pada tahun 1847, sebuah rumah api dikenali sebagai Horsburgh Lighthouse telah dibina bagi membantu pelayaran kapal-kapal antarabangsa. Pembinaan rumah api ini melibatkan pihak British yang ketika itu mentadbir negeri-negeri selat. Namun, isu sebenar yang menjadi pertikaian adalah adakah pembinaan dan pengurusan rumah api bermaksud penyerahan kedaulatan. Malaysia berpendirian bahawa kedaulatan Pulau Batu Putih tidak pernah diserahkan secara rasmi, manakala Singapura pula mendakwa pulau tersebut berada di bawah pentadbiran mereka. Ketegangan mula memuncak apabila kedua-dua negara mengemukakan tuntutan masing-masing ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Isu ini bukan yang sekadar lagi pertikaian wilayah tetapi menyentuh soalan maruah negara dan hak sejarah. Di sebalik pembincangan diplomatik ini, di peringkat antarabangsa terdapat juga penduduk tempatan yang merasai keseseraannya secara langsung. Wartawan kami ada videonya. Dipersilakan. Baiklah, bersama saya ialah seorang nelayan tempatan yang telah lama mencari rezeki di perairan ini. Jadi, apakah perasaan makcik apabila isu Pulau Batu Putih ini menjadi pertikaian? Dari lagi kawasan ni tempat cari makan. Bila dengar pulau ni, kawasan kami ni dipertikaikan, kami jadi risau. Takut suatu hari nanti kami tak boleh lagi masuk kawasan ni. Jadi, adakah keadaan ketika itu menimbulkan ketakutan? Ya, kadang-kadang kami nampak kapal-kapal asing yang lalu, kami jadi tak senang hatilah. Laut ni kan laut kami, tapi masih lagi dicerobohi dengan kapal laut, kapal asing. Laut ni bukan sekadar sempadan, tapi inilah sumber hidup kami. Kalau mereka pun mahu ambil sumber hidup kami, macam mana kami nak hidup lepas ni? Pada ketika itu, kehadiran kapal-kapal rondaan asing di sekitar perairan menimbulkan suasana cemas. Nelayan tempat dilaporkan berasa bimbang dan takut untuk keluar ke laut untuk mencari nafkah. Manakala pihak berkuasa meningkatkan pemantauan keselamatan bagi rakyat-rakyat Malaysia. Persoalannya jelas, adakah kedaulatan negara sedang dicabar?
Kerajaan Malaysia mengambil pendekatan diplomasi dan undang-undang antarabangsa dengan membawa kes ini ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Langkah ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk menyelesaikan konflik secara aman, berlandaskan fakta sejarah dan perundangan. Pulau Batu Putih mungkin nampak kecil di mata, tetapi nilainya besar kepada negara. Persoalan kedaulatan, keselamatan, hak sejarah menjadi taruhan dalam pertikaian ini. Kami akan kembali dalam bahagian seterusnya dengan kupasan yang lebih mendalam dan menarik mengenai detik-detik cemas perbicaraan di ICG, tekanan diplomatik yang dihadapi Malaysia serta reaksi rakyat terhadap keputusan yang diumumkan. Kami akan kembali sebentar lagi. Pertikaian Pulau Batu Putih mencapai kemuncaknya apabila Malaysia dan Singapura membawa kes ini ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa di The Hague. Perbicaraan ini melibatkan pembentangan dokumen sejarah, peta lama, surat rasmi pentadbiran kolonial serta hujah undang-undang antarabangsa. Malaysia berhujah bahawa Pulau Batu Putih berada di bawah kedaulatan Kesultanan Johor sejak abad ke-19 dan tidak pernah diserahkan secara rasmi kepada mana-mana pihak. Singapura pula menegaskan bahawa pentadbiran berterusan terhadap rumah api Horsburgh sejak sekian lama, membuktikan kawalan efektif mereka terhadap pulau tersebut. Ketika perbincangan berlangsung, rakyat Malaysia mengikuti perkembangan kes ini dengan penuh debaran dan menghayatinya. Isu ini bukan sahaja melibatkan sepadan negara, malah menyentuh soal maruah dan kedaulatan negara. Kami harap Malaysia menang kerana walaupun pulau itu kecil, tetapi ia melambangkan sejarah dan hak negara kita. Pada 23 Mei 2008, Mahkamah Keadilan Antarabangsa membuat keputusan bahawa Pulau Batu Putih Pedra Branca diberikan kepada Singapura. Middle Rocks disahkan sebagai milik Malaysia. South Lash bergantung kepada sempadan perairan yang akan ditentukan. Kemudian, keputusan ini dibuat berdasarkan prinsip kawalan efektif iaitu effective control dalam undang-undang antarabangsa. Kerajaan Malaysia menerima keputusan ICG dengan penuh tanggungjawab dan kematangan, selaras dengan komitmen negara terhadap undang-undang antarabangsa dan penyelesaian konflik secara aman dan damai. Malaysia menegaskan bahawa walaupun Pulau Batu Putih tidak memilih kepada negara kita, kedaulatan Middle Rocks kekal milik Malaysia. Sekali lagi mengukuhkan kehadiran Malaysia di perairan yang strategik tersebut. Kerajaan juga mengambil langkah memperkukuhkan keselamatan maritim, memperjelaskan sempadan serta memastikan kebajikan nelayan tempatan terus dilindungi dan dapat dikembangkan bersama. Malaysia menghormati keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa dan akan terus mempertahankan kedaulatan negara melalui perhubungan diplomatik dan perundangan. Kes Pulau Batu Putih menjadi pengajaran penting kepada Malaysia bahawa kedaulatan negara bukan sahaja ditentukan oleh sejarah tetapi juga oleh pentadbiran berterusan, dokumentasi yang kukuh dan kebijaksanaan diplomasi. Dua pulau kecil di perairan Sabah, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan pernah menjadi titik panas pertikaian kedaulatan antara Malaysia dan Indonesia. Walaupun kelihatan aman pada hari ini, namun konflik ini suatu ketika dulu mencetuskan ketegangan diplomatik dan kebimbangan terhadap keselamatan sempadan negara. Berita 33 membawakan laporan khas mengenai bagaimana Malaysia mempertahankan hak
kedaulatan sehingga ke peringkat Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Baiklah, saya kini berada di perairan Timur Sabah berhampiran dengan Pulau Sipadan, sebuah pulau yang bukan sahaja terkenal dengan keindahan lautannya tetapi juga pernah menjadi rebutan dua buah negara. Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan terletak di kawasan strategik Laut Sulawesi, iaitu kedudukan yang menjadikan kedua-dua pulau tersebut rebutan kerana daripada aspek ekonomi, keselamatannya dan juga kedaulatannya. Pertikaian bermula apabila Malaysia dan Indonesia masing-masing menuntut kedaulatan ke atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia berasaskan tafsiran perjanjian kolonial lama, manakala Malaysia menegaskan bahawa kedua-dua pulau ini berada di bawah pentadbiran British dan kemudiannya Malaysia. Isu ini semakin meruncing apabila aktiviti rondaan dan kehadiran pihak luar mula dikesan di sekitar perairan pulau, sekaligus menimbulkan kebimbangan keselamatan orang awam. Pada ketika itu, suasana di sekitar perairan Sipadan dan Ligitan menjadi cemas. Nelayan tempatan berasa tidak selamat untuk turun ke pulau, manakala pasukan keselamatan meningkatkan pemantauan bagi mengelakkan sebarang insiden yang tidak diingini. Ketegangan ini bukan sahaja dirasai oleh pihak berkuasa tetapi turut memberi kesan langsung kepada penduduk setempat. Pakcik, apakah yang pakcik rasakan waktu isu ni memuncak? Pakcik rasa takut sangat kan tu. Sebab kenapa? Pakcik ni kan nelayan. Jadi pakcik ni nak kena jaga anak bini, nak bagi nafkah untuk anak bini. Jadi susah lah. Pakcik rasa adakah dengan kehadiran pihak keselamatan ini membantu? Pakcik rasa kehadiran pihak keselamatan ni membantu sebab banyak rondaan dia orang buat dekat lautan. So kami boleh buat kerja kami lah sebagai nelayan tangkap ikan. Jadi tak perlu risau tentang perairan kami dicerobohi. Itu je. Bagi mengelakkan konflik bersenjata dan mengekalkan hubungan diplomatik, Malaysia dan Indonesia sekali lagi bersetuju membawa pertikaian ini ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa pada tahun 1998. Malaysia membentangkan bukti pentadbiran berkesan, effective administration termasuk pembinaan rumah api, penguatkuasaan undang-undang serta aktiviti pemeliharaan alam sekitar yang dijalankan secara konsisten di kedua-dua pulau tersebut. Pada 17 Disember 2002, Mahkamah Keadilan Antarabangsa memutuskan bahawa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan adalah milik Malaysia. Keputusan ini dibuat berdasarkan prinsip kawalan dan pentadbiran berkesan, bukan semata-mata tuntutan bersejarah. Keputusan tersebut disambut dengan baik dan bangga oleh rakyat Malaysia, khususnya penduduk di Sabah. Selepas kemenangan ini, Malaysia membubuhkan keadilan keselamatan dan memperketat kawalan sepadan serta memfokuskan usaha pemeliharaan alam sekitar bagi memastikan Pulau Sipadan kekal terpelihara sebagai kawasan negara dan destinasi eko-pelancongan bertaraf dunia. Kes Pulau Sipadan dan Ligitan telah membuktikan bahawa kebijaksanaan diplomasi dan kekuatan undang-undang antarabangsa mampu mempertahankan kedaulatan negara tanpa pertumpahan darah. Ia menjadi simbol kejayaan Malaysia dalam mempertahankan wilayahnya secara aman dan berhemah. Sebuah terumbu karang di tengah-tengah Laut Cina Selatan dikenali sebagai Pulau Layang-Layang ataupun Swan Reef menjadi simbol ketegangan geopolitik pertahanan kedaulatan Malaysia. Walaupun jauh dari tanah besar, tuntutan bertindih ke atas kawasan ini mencetuskan kebimbangan serius terhadap keselamatan negara. Berita 3/3 membawakan laporan khas mengenai bagaimana Malaysia mempertahankan Pulau Layang-Layang di tengah persaingan kuasa serantau.
Saya kini berada di kawasan perairan Laut Cina Selatan, berhampiran Pulau Layang-Layang, sebuah struktur kecil yang dibina di terumbu karang namun mempunyai nilai strategik yang sangat besar kepada Malaysia. Pulau Layang-Layang terletak dalam gugusan Kepulauan Spratly, kawasan yang turut dituntut oleh beberapa negara termasuk China, Vietnam dan Filipina. Malaysia mula menegaskan tuntutan ke atas Pulau Layang-Layang pada awal 1980 berdasarkan zon ekonomi eksklusif sejauh 200 batu nautika seras dengan Komisi Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNCLOS. Pada tahun 1983, Malaysia mengambil langkah berani dengan membina kemudahan asas dan menempatkan anggota keselamatan bagi mengukuhkan kehadiran negara di kawasan tersebut. Ketegangan semakin meningkat apabila kapal-kapal asing dilaporkan berlegar di sekitar kawasan ini. Kehadiran aset ketenteraan luar menimbulkan kebimbangan terhadap kemungkinan provokasi dan konflik. Setiap pergerakan dipantau rapi dan anggota keselamatan sentiasa berada dalam keadaan siap siaga. Baiklah, sekarang saya akan menemu bual seorang pengawal keselamatan dan seorang pekerja awam. Baiklah Encik, sepanjang Encik bertugas di sini, apakah cabaran utama bertugas di Pulau Layang-Layang? Baiklah, bagi kami cabaran utama bagi memastikan keselamatan Pulau Layang-Layang ni adalah mungkin dari aspek tanah pulau ini jauh daripada markas kami iaitu di Tanah Besar, jadi ia menyukarkan lagi kami untuk mendapatkan bantuan ataupun kecemasan. Okay. Jadi sepanjang Encik bertugas di sini, adakah keadaan pernah menjadi tegang? Ya, pernah. Jadi waktu-waktu tegang tu banyak kali berlaku, namun kami dapat mengendalinya dengan baik dan mengikut arahan atas kerjasama kami bersama. Jadi Alhamdulillah masih hidup lagi. Baik, terima kasih. Sekarang kita sebagai pekerja awam, bagaimanakah perasaan berada di kawasan yang sering dipertikaikan? Kami sedar risiko yang sangat tinggi yang kami ambil untuk tetap berada di sini, tapi ini juga menunjukkan bahawa kami bersedia untuk mempertahankan negara dan kedaulatan negara. Jadi itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Berbeza dengan kes Pulau Batu Putih dan sipadan ligitan yang diselesaikan melalui ICJ, Malaysia memilih pendekatan kehadiran fizikal dan pertahanan berterusan di Pulau Layang-Layang. Malaysia memperkukuh infrastruktur, menempatkan aset keselamatan serta menjalankan rondaan berkala bagi memastikan kawasan ini kekal di bawah kawalan negara. Pada masa yang sama, Malaysia mengekalkan pendekatan diplomatik dengan menegaskan tuntutan berasaskan UNCLOS, UNCLOS dan mengelakkan provokasi terbuka. Malaysia komited mempertahankan kedaulatan Pulau Layang-Layang melalui pendekatan pertahanan berhemah dan diplomasi serantau selaras dengan undang-undang antarabangsa. Kes Pulau Layang-Layang membuktikan bahawa mempertahankan kedaulatan negara memerlukan ketegasan, kesiapsiagaan dan kebijaksanaan dalam menghadapi tuntutan bertindih di peringkat antarabangsa. Walaupun jauh dari tanah air, Pulau Layang-Layang kekal menjadi simbol keazaman Malaysia mempertahankan setiap inci wilayahnya. Daripada Pulau Batu Putih ke Sipadan dan Ligitan hingga ke Pulau Layang-Layang, setiap kes membuktikan bahawa kedaulatan negara bukan perkara kecil. Ia menuntut keberanian, kebijaksanaan dan kesatuan rakyat. Berita 33 akan terus membawakan laporan berfakta demi memastikan kebenaran dan keselamatan negara sentiasa terpelihara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita berkesempatan untuk menemu bual seorang guru sejarah, Cikgu Wahab.
bagi mendapatkan pandangan beliau mengenai pertikaian wilayah yang melibatkan Pulau Batu Putih, Pulau Layang-Layang dan Pulau Sipadan Bintan. Isu ini sangat penting kerana ia bukan sahaja berkaitan dengan kedaulatan negara tetapi juga keselamatan maritim, kepentingan ekonomi, diplomasi antarabangsa dan maruah Malaysia. Melalui temu bual ini, kita ingin mengetahui pandangan seorang pendidik tentang sejarah kes ini, tahap kesedaran masyarakat serta pengajaran yang boleh diambil oleh generasi muda dan rakyat Malaysia. Baiklah, terlebih dahulu, bolehkah cikgu perkenalkan diri dan latar belakang cikgu dalam bidang sejarah? Waalaikumsalam. Nama saya Cikgu Abdul Wahab bin Ismail. Saya telah berkhidmat sebagai guru sejarah di sekolah menengah selama lebih kurang 15 tahun. Sepanjang tempoh itu, saya menumpukan pengajaran kepada sejarah Malaysia, Asia Tenggara, geopolitik serta diplomasi antarabangsa. Saya sangat berminat dengan isu kedaulatan negara kerana ia menggabungkan sejarah politik dan undang-undang antarabangsa. Memahami pertikaian pulau seperti Pulau Batu Putih, Pulau Layang-Layang dan Pulau Sipadan Linggitan bukan sahaja penting untuk pelajar tetapi juga rakyat secara keseluruhannya agar kita menghargai keamanan, kemerdekaan dan maruah negara. Saya percaya rakyat yang faham sejarah dan geopolitik negara akan lebih menyokong usaha mempertahankan kedaulatan negara. Apakah pandangan cikgu tentang kepentingan isu ini kepada Malaysia? Isu ini bukan sekadar tentang tanah atau pulau, tetapi melibatkan kedaulatan, identiti dan maruah negara. Kehilangan wilayah kecil pun boleh menjejaskan imej psikologi rakyat kerana ia seolah-olah menunjukkan kelemahan mempertahankan negara. Selain itu, pertikaian wilayah memberi kesan langsung kepada keselamatan kawasan perairan yang tidak jelas boleh menimbulkan ketegangan. Bukan sahaja diplomatik tetapi juga ketenteraan. Kawalan ke atas pulau membolehkan Malaysia memantau laluan perdagangan, keselamatan maritim dan aktiviti ekonomi. Oleh itu, kerajaan perlu bijak menggunakan diplomasi undang-undang. Contohnya undang-undang antarabangsa. Manakala rakyat perlu cakna tentang sejarah dan hak negara supaya semua pihak menyokong usaha mempertahankan kedaulatan Malaysia. Baiklah cikgu, mengapakah pulau-pulau ini dianggap penting kepada Malaysia? Pulau-pulau ini penting dari pelbagai aspek. Pertama, strategi. Pulau-pulau ini terletak di laluan perairan antarabangsa yang sibuk termasuklah laluan kapal dagang dan ketenteraan. Kawalan ke atas pulau membolehkan Malaysia memantau keselamatan maritim dan menguruskan laluan perdagangan serta pertahanan negara. Kedua, perairan sekitar kaya dengan sumber laut dan berpotensi sektor perikanan serta minyak dan gas. Pulau seperti Sipadan mula menjadi terkena pelancongan menyelam dan memberi pekerjaan kepada masyarakat tempatan. Ketiga, pelancongan dan imej antarabangsa sebagai lokasi menyelam bertaraf dunia. Malaysia mendapat pengiktirafan antarabangsa atas usaha menjaga alam semula jadi dan biodiversiti sekaligus meningkatkan imej negara. Keempat, keselamatan dan kawalan maritim. Pulau ini membantu Malaysia mengekalkan kehadiran strategik di perairan yang sensitif, terutama di kawasan yang berdekatan dengan negara jiran. Kehilangan walaupun satu pulau atau kawasan maritim boleh menjejaskan pembangunan ekonomi, keselamatan negara dan reputasi antarabangsa. Bagaimana pandangan cikgu tentang tindakan kerajaan dalam menangani pertikaian ini? Kerajaan Malaysia telah mengambil pendekatan yang bijak, profesional dan matang. Penyelesaian melalui saluran undang-undang dan diplomasi membuktikan bahawa Malaysia menghormati perundangan antarabangsa dan mengelakkan konflik bersenjata. Walaupun keputusan ICJ untuk Pulau Batu Putih
tidak memihak kepada Malaysia, tindakan kerajaan menunjukkan bahawa Malaysia menghargai proses undang-undang, bukan kekerasan. Usaha ini juga meningkatkan imej Malaysia sebagai negara yang matang dalam diplomasi dan profesional dalam menangani isu sensitif. Baiklah, apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada kes-kes ini? Pengajaran utama termasuk yang pertama, kepentingan rekod sejarah dan dokumen undang-undang, peta lama, dokumen pentadbiran dan bukti sejarah adalah asas mempertahankan hak negara. Tanpa bukti ini, tuntutan negara boleh gagal. Kesedaran rakyat. Yang kedua, kesedaran rakyat. Rakyat perlu cakna dan memahami bahawa mempertahankan kedaulatan bukan tanggungjawab kerajaan sahaja, tetapi tanggungjawab bersama. Yang ketiga, diplomasi dan strategi. Menunjukkan bahawa menangani pertikaian wilayah memerlukan kesabaran, kebijaksanaan dan strategi diplomasi yang matang. Dan seterusnya, yang keempat, pendidikan generasi muda. Kesini boleh dijadikan bahan pengajaran supaya generasi muda lebih menghargai sejarah, patriotisme dan kepentingan mempertahankan negara. Adakah masyarakat Malaysia sudah cukup sedar tentang kepentingan isu ini? Baiklah, kesedaran masih boleh dipertingkatkan. Ramai rakyat tahu secara umum tetapi tidak memahami kepentingan sebenar. Pula ini, sekolah, media dan kerajaan perlu lebih aktif dalam pendidikan sejarah dan patriotisme supaya masyarakat menyokong usaha mempertahankan negara secara kolektif. Baiklah, yang terakhir, apakah harapan cikgu terhadap generasi muda pada masa kini? Saya berharap generasi muda lebih mengambil berat tentang sejarah, geopolitik dan isu semasa negara. Mereka perlu ada semangat patriotisme, bijak menilai maklumat dan tidak mudah terpengaruh dengan berita palsu yang boleh menggugat keharmonian negara. Dengan pemahaman yang mendalam, generasi muda akan menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan sanggup mempertahankan kepentingan Malaysia, peringkat nasional dan antarabangsa. 3 kes, 3 lokasi yang berbeza namun membawa satu mesej yang sama, iaitu kedaulatan negara bukan sekadar garisan di peta, tetapi amanah yang mesti dipertahankan dengan kebijaksanaan dan keteguhan prinsip. Pertikaian Pulau Batu Putih mengajar Malaysia bahawa sejarah dan tuntutan semata-mata tidak mencukupi tanpa pentadbiran yang berterusan dan dokumentasi yang kukuh. Walaupun keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa tidak sepenuhnya memihak kepada Malaysia, negara memilih jalan kematangan dengan menghormati undang-undang antarabangsa dan mengekalkan hubungan diplomatik yang stabil. Dalam kes Pulau Sipadan dan Ligitan pula, kemenangan Malaysia membuktikan bahawa kehadiran fizikal, pengurusan berkesan dan pemeliharaan berterusan mampu menjadi faktor penentu dalam mempertahankan hak wilayah negara. Kejayaan ini bukan sahaja mengukuhkan kedaulatan Malaysia, malah ia meningkatkan keyakinan rakyat terhadap keupayaan negara mempertahankan kepentingan secara aman dan berhemah. Okey, dan seterusnya pulau layang-layang juga memperlihatkan satu cabaran yang lebih besar dan lebih kompleks cara untuk menanganinya. Jadi walaupun pulau layang-layang ini merupakan satu cabaran besar bagi Malaysia, namun mereka dapat untuk menangani dengan baik dengan fasal-fasal undang-undang yang digubal dan juga dengan diplomatik yang berkesan. Hal ini juga dapat diperlihatkan bahawa Malaysia dapat tangani tanpa tumpahan darah. Jadi bagi merangkumi segalanya, Malaysia dan China merupakan dua negara yang amat banyak pertelingkahannya. Namun begitu,
kita dapat lihat pada akhirnya mendapat kata sepakat. Oleh itu kita perlulah bersama berfikul dengan sambil jinjing untuk menjaga kedaulatan negara kita supaya tidak ditindas dan diambil oleh negara lain. Sekian saja daripada kami. Terima kasih. Ya.